Sebab tu lepas anda makan tengah hari, kalau makan nasi banyak, memang itulah perasaannya. Rasa menguap-nguap, rasa mengantuk, sedapnya tidur kan. Walaupun kita makan nasi, tapi boleh lagi maintain kurus. Sebenarnya beras itu sendiri yang ada yang kita beli dekat kedai itu adalah makanan terproses. Kerana beras ini bukan lagi dalam bentuk semula jadi. Dia dah diproses untuk dijual supaya dia tahan lama dalam plastik tu, tak tumbuh kulat dan macam-macam. Sebab sebenarnya kalau kita tengok beras ini, dia terdiri daripada bahan yang bukan sahaja karbohidrat, tetapi mempunyai nutrisi-nutrisi seperti vitamin B, serat, dia ada kalsium, dia ada zinc, dia ada polyphenols dia. Tapi apabila kita dah proses, maksudnya kita dah buang brand dia, kemudian bila kita dah buang dia punya embryo tu, ada benda kecil kat tepi tu, maka yang tinggal cuma 5% saja nutrisi, yang mana yang lainnya dah bentuk kanji. Sudah tentu beras yang terbaik kalau kita nak pilih beras perang. Tapi cerita beras perang, Allah, bukannya sedap sangat. Okay? Tetapi sebenarnya itulah beras yang mempunyai serat, yang mempunyai zat-zat yang baik untuk kesihatan. Pemilihan beras ini bersandarkan GI ataupun Glycemic Index beras itu. Okey, Glycemic Index ni ialah tahap kecepatan penyerapan gula daripada makanan karbohidrat yang dimakan. Nilai GI ataupun Glycemic Index adalah daripada 0 sampai 100. 100 tu adalah gula. Gula yang kita makan tu lah gula pasir tu kan. Kita bagikan kepada 3, nilai 0 sampai 55 tu adalah ber-GI rendah. Dan antara 55 sampai 70 tu GI dia sederhana. Dan kalau 70 ke atas, maksudnya 70 sampai 100 tu, itu GI yang kurang sihat ataupun kita panggil GI yang tinggi. Pulut ini, kalau anda tahu juga jenis keluarga beras lah bagi saya kan, dia mempunyai GI setinggi 98. Penyerapan gula tu macam kita makan gula. Bagi saya beras yang lain yang kita beli tu kan, dia punya GI tu antara 75 sampai 90 pada tahap yang tinggi. So pilihlah beras yang panjang-panjang sikit, beras basmati tu kan. GI-nya dia dapati sekitar 55 hingga 69. Glycemic Index-nya sederhana. Beras yang mempunyai GI yang rendah ialah beras parboil. Walaupun orang kata kadang-kadang beras tu taklah selemak, taklah sesedap, tapi itulah beras yang paling sihat. GI-nya sekitar 40, iaitu GI-nya rendah. Sebenarnya ini sangat-sangat penting bagi mengurangkan rintangan insulin, bagi mengurangkan tindak balas insulin dalam badan kita. Insulin ini adalah hormon yang menyumbat gula-gula yang ada dalam darah kita ni masuk ke dalam sel untuk diguna pakai. Kalau tak pakai, dia sumbat dalam hati untuk distorkan ataupun dijadikan sebagai bateri simpanan, ya, ataupun sumber tenaga yang boleh digunakan badan. Kalau tak boleh juga, insulin akan sumbat gula tadi menjadi lemak. Maka inilah yang selalunya berlaku. Apa yang kita nak sebenarnya ialah supaya tindak balas peningkatan insulin itu tidak berlaku dengan kadar yang cepat dan terlajak. Fenomena yang kita panggil sebagai hyperinsulinemia. Kalau kita makan GI ataupun beras yang mempunyai GI tinggi, beras yang kita makan tadi itulah masuk saja dalam perut kita, terus diserap sebagai gula, dan ini akan melonjakkan gula tadi di dalam darah kita dan menyebabkan pankreas kita menghasilkan insulin sebab dia nak kejar gula tadi kan. Okay, dia pun melonjak naik atas, dan lonjakan inilah yang menyebabkan hyperinsulinemia. Sebab lonjakan ini juga, gula tadi selepas setengah jam, sejam, dia turun juga, tapi sebab insulin pada peringkat yang paling tinggi, dia turun pun mendadak. Dan gula bila turun mendadak, kadang-kadang dia akan terlepas di bawah paras normal, jadilah hypoglycemia. Apa yang berlaku disebabkan oleh badan darah kita dah kurang gula, kita mula rasa mengantuk. Sebab tu lepas anda makan tengah hari, kalau makan nasi banyak, memang itulah perasaannya, rasa menguap-nguap, rasa mengantuk, sedapnya tidur kan. Apabila darah kita dah kurang gula, sudah tentu dia akan hantar signal kepada otak kita, tu dia akan menggerakkan badan kita supaya berselera semula. So itu menjadi satu kitaran yang mana kita makan nasi, GI tinggi, kita rasa mengantuk, letih, kemudian kita sebaik saja lepas letih tu kita rasa lapar balik, makan, tidur lapar, makan tidur lapar. So apa yang jadi? Maka obesity akan menjadi hasilnya.